Ya. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah. Ya, ini bukan saya yang buat. Ini salah seorang sahabat kami. Doakan dia dan doakan mereka-mereka yang membantu membuat rajah ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah maqdi hajatihi insya-Allah. Ada orang pegang ni. Semua malu nak pegang ni. Tak apa, muka tak masuk, jangan takut. Okey. Okey, level okey. Okey. Ini kami menyindir lah ya. Ini bukan kami nak kata ni tauhid tahap tinggi. Tidak. Kami kata, kalau tengok rajah ini, orang akan kata ini tauhid tahap tinggi. Tapi kalau orang baca yang ini, orang kata, oh ini semua sesat ni, falsafah sesat ni. Padahal, huwa, kalau dalam bahasa Arab. Dia adalah dia. Ia adalah ia. Hanya namanya sahaja berbeza. Awak panggillah hakikat Muhammadiyah ke, apa ke, dia adalah logos. Tapi bila dengar logos, orang akan lari ya. Awak pergi ke murid-murid Muhaizat kata, kita kena beriman dengan logos. Dengan first intellect. Orang boleh kapir ni. Tapi kita kata kita kena beriman dengan hakikat Muhammadiyah. Oi, Masya Allah, tauhid tahap tinggi. Dia akan pergi ke sini. Padahal teori dia sama. Mana aku nak start ni? Jangan ikut saya. Tahan tu. Okey. Al-lepat Neoplatonism Sebab apa? Sebab faham okey. Tak faham. Yang faham dia senyum dia. Dia jalan terus yang malah kat tembok. Okey. Okey, awak kena belajar sejarah falsafah ni panjang ni. Siapa nak bercakap tentang hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad ni, awak kena belajar ni dulu. Jangan awak duk melompat terus, oh saya belajar dari syekh tarikat saya, hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Syekh-syekh tarikat pun banyak yang tak belajar benda ni. Syekh-syekh tarikat pun ramai yang tak belajar benda ni. Dia tak belajar falsafah agama, falsafah pemikiran seperti Christian Neoplatonism ataupun Middle Platonism. Sebenarnya istilah yang lebih tepat untuk kita rujuk kepada konsep martabat wujud apa semua ni, dia lebih kepada Middle Platonism. Tapi nak kata Neoplatonism pun boleh juga. Okey. Sebab pada waktu tu Neoplatonism belum develop fully. Yang ada adalah Middle Platonism. But tak ada masalah. Kena belajar Plato's Theory of Forms. Ni apa kita kata method lah di dalam bahasa Arab tu. Jadi kalau nak buka ni panjang ni. Siapa yang nak faham secara terperinci boleh rujuk kepada EC. Okey. ECISSI Dr. Amran. Okey, Dr. Amran ada buat pembentangan terperinci tentang each of this. Ini adalah Sijistani Ismail Neoplatonism. Sijistani ni dia ada menulis kitab akidah Syiah Ismailiyah. Dan dia juga ada teori yang tak jauh berbeza. Yang tidak jauh berbeza. Kalau nak tahu kesepakatan mereka ni, okay, dan saya minta sahabat kita masukkan, ni, saya minta dia masukkan statement ini. Ini yang paling penting sebenarnya. Yalah, saya yang cakap mesti paling penting. Okay. Bukan, astagfirullah. Okay, kesemua model ini, model ini adalah berpaksikan teori emanasi, fail, tajalli, pancaran. Bukan khalq, bukan penciptaan. Dia adalah teori pancaran. Pancar lain cipta lain cipta daripada tiada kepada ada. Pancar daripada ada kepada ada. Tapi ada yang A berbeza dengan ada yang B. Berkerut-kerut tak apa. Memang kena berkerut-kerut untuk faham. Kalau muka sadin dia tu maksud tak faham benda kan. Dia kena So ini semua model emanasi. Sedangkan Al-Quran mengajar kita khalq, penciptaan daripada tiada, al-ijad minal adam, mewujudkan sesuatu daripada tiada. Mereka mengadakan sesuatu daripada ada kepada ada. Ini juga yang dikatakan oleh Profesor Abdul Fattah Harun. Ini sebenarnya punca masalah dia. Ya, ini juga dikritik oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Tahafutul Falasifah.
Ini semua model-model yang nampak berbeza tetapi cerita dia lebih kurang sama sahaja. Kita ambil satu contoh. Okey. Ini martabat 7 kan? Okey. Martabat 7 ini di tengahnya dipanggil sebagai ahadiyah ataupun zat mutlak. Mana Neoplatonism? Neoplatonism mana? Atas Al-Farabi. Ada Neoplatonism mana? Yang tujuh level tu. Oh, tu pun nak masuk. Tu pun okey, tak apa. Mana Aristotle? Okey tak, Aristotle punya di lain sikit. Tapi semua kalau awak tengok dia pakai emanasi, tajalli. Lebih kurang sama kan yang ni kan? Okey. The one, the good, the beauty. Betul. Sebab Plotinus pun kata the one, the good and the beautiful, the beauty. Dan satu perkara berkenaan dengan the one ni adalah dia tidak bersifat dan tidak bernama. The unknown. The unknown. Sama. Dalam martabat 7 ni, Tuhan pada dataran ini adalah zat mutlak, tidak ada sifat, tidak ada nama. Tuhan mula bersifat dan bernama pada dataran yang kedua. Dipanggil sebagai hakikat Muhammadiyah. Di dalam sini dia panggil sebagai logos. Nampak? Idea, first intellect, aklul awal tu yang saya sebut tadi tu. Dan Al-Jurjani mengatakan bahawa itulah Ismul Azam. Hakikat Muhammadiyah itulah Allah. Sebab di situlah baru ada sifat-sifat ketuhanan. Tuhan pada dataran ini tidak dikenali. Tidak bersifat, tidak bernama. Belum berlaku penjelmaan. Tapi bila sebut belum ni, dia orang kata bukan dalam masa. Siapakah mereka ini untuk meneka-neka apa di dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala? Okay. Sebab tu dalam zikir nak kena sampai level ni. Ni level paling tinggi, fana. Sebab bila awak zikir sampai ke level ini, tidak ada sifat, tidak ada nama lagi. So awak tak fikir Rahman, Rahman, Rahim tak. Empty. Total oblivion. Emptiness. Dan bila awak sampai level tu, akan berlaku proses ego death. Awak akan rasa diri awak hilang. Your subjective self akan hilang. Dan benda ni siapa pun buat akan dapat. Awak Muslim ke bukan Muslim ke, awak kekal thinking about emptiness, awak akan masuk level ego death. Ego death tu yang orang sangka sebagai fana. Sebenarnya atheist pun boleh buat benda ni. Silakan. Ustaz, ada orang 2-3 orang buat permintaan, mana nak dapat benda ni? Okey. Nanti kita bagi, insya-Allah ya. Nanti kita akan bagi. So insya-Allah mungkin satu hari nanti kita boleh. Okey, ni Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa ini pengaruh dia kepada Ibn Arabi juga besar, sebab dia datang ni sebelum Ibn Arabi. Ikhwanus Safa ni juga adalah tok nenek kepada gerakan-gerakan underground seperti Freemasonry dan Illuminati. Ini dia. Dia orang yang ada tingkatan-tingkatan hierarki, Grandmaster dan sebagainya, dia orang dah ada dulu. Okay, dia orang ajarkan sihir dan dalam masa yang sama dia orang ajarkan sains. And many of them are scientists and not many people know who these people really are. Penulis Ikhwanus Safa ini adalah orang-orang yang kriptik, orang-orang yang tak dedahkan nama sebenar mereka. Okay, dan ramai ulama mengatakan mereka ni sebenarnya bukan Islam, tetapi cuba nak merosakkan daripada dalam. So diorang yang bawa masuk ni, antaranya yang bawa masuk teori-teori ni, menyelundup masuk. Tapi dengan garb of science. Ini hati-hati. Mereka menggunakan topeng ilmu sains. Dan mereka memang pakar sains. Mereka memang pakar sains. Tapi dalam masa yang sama, mereka percaya astrologi. Bintang boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Bukan weather, tetapi bintang itu. Pergerakan bintang itu memberi kesan kepada keputusan-keputusan yang manusia buat dalam hidup. Itu tanjim yang Nabi haramkan. Mereka juga kaki bermain wafak. Ni, semua dah ada kat sini. Sebab tu bila kita tengok kepada Ibn Arabi, dia macam kita kata kopi lah kepada geng-geng ni. Okey, Kristian pun terkesan dengan gerakan ini. Ustaz, dia orang ni semua terkesan dengan apa ni Ustaz? Dia terkesan dengan aliran kebatinan yang dipanggil sebagai Gnosticism. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai aliran syirik sebenarnya. Sebab dengan teori ini, awak boleh menuhankan apa sahaja. Itu poin dia. Dengan teori ini, awak boleh menuhankan apa sahaja.
Okay. Bila saya dekat Al-Azhar dulu, saya belajar pasal Al-Farabi emanation theory ni. Wallahi, sumpah saya kata, first time saya baca, apa benda ni? Ni apa ni? Kan? Bila saya masuk ke dalam tarikat, baru saya, this is what they meant. So awak kena faham dia emanasi. Itu awak kena faham dulu. Bukan khalq. Dan al-wahid la yasduru anhu illa wahidun. Yang satu itu hanya boleh keluar daripada satu. Sebab tu dia kena ada tingkatan. Yang ni keluar daripada ni, keluar. Dia bukan Allah nak cipta alam ni, dicipta sekali. Bukan macam tu. Dia kena cipta satu dulu, daripada satu tu keluar satu, dari satu ke keluar satu, keluar satu, keluar satu, keluar satu. Dan teori ini dihentam keras oleh Imam Ghazali. Kata ni teori yang merepek. Inilah teori yang antaranya menghasilkan benda ni. Seolah-olah menghadkan kuasa Allah. Allah nak cipta tu, dia nak kena melalui proses macam ni. Okay. Dan antara sebab dia kata macam ni juga, kenapa? Sebab dia kata, kalau Tuhan mencipta banyak dalam satu masa, maka ada banyaklah dalam jiwa Tuhan. Sedangkan Tuhan tu is simple and He's one. Sebab tu dia kata Tuhan tak ada banyak, tak ada sifat, tak ada nama pada dataran ini. Sebab kalau ada banyak sifat, banyak nama, maka ada banyak Tuhan. Pening kan? Di sini juga Mu'tazilah tersesat. Mu'tazilah kata tak boleh kata Allah ada sifat Rahman, sifat Rahim. Sebab kalau awak kata Tuhan ada sifat Rahman, Rahim ataupun wujud kidam baqa semua tu, dan tu semua tak ada permulaan, maka awak dah kata ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ta'addudul qudama, benda-benda yang qadim tu ada banyak. So kalau kata Tuhan cipta terus, nak cipta nodros, nak cipta batu, nak cipta pokok, dia dah kena ada idea dulu dalam minda Tuhan. So bila idea yang banyak tu ada, menunjukkan bahawa Tuhan ni ada banyak di dalam dia. Dan itu tak boleh bagi mereka. Tuhan ni esa and simple. Esa and simple. Faham tak? So banyak yang teori mengarut, akhirnya menghasilkan teori ni. Dan orang-orang kita yang lemah semangat, yang terlalu banyak baca falsafah, yang tidak kuat penguasaan Quran dan hadis mereka, akhirnya membawa masuk teori ini ke dalam tauhid kita, dalam tasawuf. Dan dia kata inilah tauhid tahap tinggi. Itu lebih teruk tu. Bukan sekadar diseluduk masuk, dia kata inilah tauhid tahap tinggi. Akhirnya bukan tauhid tetapi wahdah, membawa kepada wahdatul wujud. Ini saya ringkaskan dalam masa berminit ni, kelang kabut apa cakap ni. Banyak poin ni. Ini 10 jam punya bahan sebenarnya. Kan? Tapi saya ringkaskan. Ni saya mampulah untuk umat kita. Untuk masyarakat Melayu kita dekat Nusantara ini. Terima kasih kepada sahabat kami. Tak payah sebut nama penuh. Saudara Hafiz nama dia. Okey. Jazakallah.